tu jadi teman kita gini. Bukan awak duduk kedai kopi tengah makan kat Darul Makmur, tiba-tiba setan datang. Assalamualaikum, aku setan. Ya. Aku dibalak, aku bolong, aku galak, aku macam-macam, tak ada. Dia tak gitu, saudara. Dia kalau datang musibah, dia melalui manusia yang berperangai setan juga. Tu sebab saudara kalau jumpa orang kat jalan, kat kedai, tak kenal, dia baik-baik dia menjadi. Baik, Assalamualaikum, tinggal. Dia datang duduk sebelah, kakak duduk mana atau adik duduk mana, dia tanyakan, saya duduk sini, gini. Kita ya pergi makan-makan, kena-kena ajak makan, jadi kakak angkat ke, jadi adik angkat ke, jadi abang angkat ke, jadi apa angkat, pakcik angkat ke, atuk angkat ke. Tunggu. Lepas itu saudara, ini kes paling banyak saya jumpa. 2-3 hari jumpa orang ni saja, tinggalkan suami, tinggalkan isteri. Dan banyak sekarang wanita sudah jadi pondan. Diikat titik dia sampai rapat-rapat, sampai rata macam papan. Dia pergi tackle wanita, dia buat hubungan seks bersama mereka. Ini paling dasar zaman sekarang. Ini semua siapa yang ajar ilmu ni? Syaitan. Syaitan zaman Nabi Lut hidup balik. Syaitan zaman Nabi Lut tak mati, saudara. Kaum Lut kena 4 batu, syaitan ni, aku hidup lagi, kata dia. Kau mati ya, aku hidup. Kita pindah Singapura yuk, kata dia. Kita pergi Singapura. Awak tengok sekarang berapa banyak wanita-wanita rambut pendek jadi jantan. Ikat. Satu kaum apa, dia panggil tomboy. Tomboy boleh tak satu burus ke apa? Burus ke? Dia ikat sampai lepeh macam lelaki. Kenyek tak nak jadi lagi. Dia tackle wanita. Kalau siapa kena kacau dengan wanita burus atau wanita tomboy, biasanya tak lepas. Kalau dalam Hindu dia macam mandrem. Kalau kena hantu pengasih Hindu, tak lepas. Dia akan hidup seperti suami isteri. Subhanallah, saudara. Jadi saudara tengok, kamu lepaskan isteri kamu kerja 90%. Kalau tak jaga, tak selamat. Kenapa saya cakap begini? Sebab saya hari-hari berdepan dengan masyarakat. Kamu lepaskan suami kamu bekerja, kalau suami kamu tak diingatkan, mungkin 50% tak selamat. Kecuali orang yang boleh selamat, hanya orang yang sentiasa pergi keluar bekerja, baik lelaki atau perempuan pergi kerja, ingat, aku cari rezeki kerana Allah. Suami aku bagi aku kelepasan untuk tambah rezeki, aku pergi kerana Allah. Suami pun kata, aku cari rezeki ini untuk mencari makan anak isteri kerana Allah. Aku tidak akan menyeleweng, tidak akan melakukan perbuatan yang haram. Selagi aku ada akal, selagi ada iman. Kita kena buat azam gini, baru kita langkah keluar. Kalau tidak, sadar habis. Ini yang kita tahu. Ini yang hari-hari kita jumpa. Anak-anak pula apabila masuk umur menengah 1, setan paling suka goda. Masuk menengah 1 saya jumpa, dia mula dah lain cari hidup dia. Mungkin daripada perpindahan sekolah darjah 6. Kan darjah 6 kalau orang lelaki, darjah 6 kecil lagi kan, masih pakai skrim, masih makan cornetto, masih makan apa tu, chopstick, masih makan popcorn, makan ketis, kuitis. Boleh masuk menengah 1, dia jumpa kawan-kawan dari sekolah lain, semua tak ada cekil-cekil lagi, semua semak dia kan. Dia pun tengok nak gaya sikit, nak rokok, tu dia mula rokok. Bila dah nyampai nak rokok, nak style sikit mesti ada matai, ada minat. Nak style sikit ada handphone, ada SMS, MMS, tak apa binatang lagi. Nak style sikit, jadi wanita kita juga. Anak-anak belajar perempuan dia kecil darjah 6, dia tengok belum cantik kan? Belum cantik, belum guna atraba, belum atrab lagi. Payudara pun tak tumbuh lagi. Monggong pun lepeh lagi, rambut pun tak, masih banyak kutu, masih selebek. Dia masuk menengah 1, dia dah mula lawa. Dia melawak, pakai pun lawa, ketak sikit, tinggal sikit, kawan pun usik. Oh kau cun, kau cun. Apa dia usik dia akan angkat, dia terasa dia lawa, dia akan melawak. Jadi dia melawak, mulalah. Dia akan test apa yang dia lihat di TV. Setan akan rosakkan dia daripada situ sampailah. Dan kita jaga dia macam jaga minyak dari kecil sampai masuk dia menengah 3, habis. Saudara, ngeri kehidupan kita sekarang. Tak baik kita cerita jauh-jauh, kita cerita ini sudah. Jadi saudara nak selamat, satu dia antaranya banyak doa pada Allah. Kedua, jadi ayah pada zaman sekarang kena banyak sabar dan kena banyak bersoal jawab dengan anak-anak. Bukan dengking-dengking, pukul dan marah semacam, tidak. Kita kena apa?
Kita pandai diplomasi supaya kesilapan kita mendidik mereka kekasaran ke apa ni dengan cara kita, boleh jadi cara kita tadi memberi jalan pada syaitan untuk sesatkan lagi anak kita. Contohnya kita ada anak gadis, anak dari kita marah dia dengan kasar. Kalau kasar, syaitan pun dulu dia tak boleh masuk ni, dia nak goda anak kita ni, tak boleh. Tapi apabila kita tangking kasar, kita pukul dari yang besar, syaitan pun masuk daripada pintu itu. Kau tengok bapak kau dah mula pukul kau, terajang kau, dia buat kau macam budak kecil. Kat situ mula dia dari rumah, dia akan jadi sesat selama-lamanya. Saudara-saudara, saya serahkan kepada bersama. Saya dah lupa pula banyak. Saya bicara pula. Jadi ada baiknya saudara kalau kita buka kepada soal jawab, mungkin ada pengalaman, kita boleh sama-sama berbincang. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa kalau misalnya ada soal jawab itu lebih baik. Jadi ikut kehidupan kan. Jadi kalau sampai soalan-soalan yang mengemukakan ataupun tak setuju dengan kita pun boleh juga. Boleh bangkang. Boleh bangkang. Ini pasti membangkang. Bebas. Sekena bangkang, nanti kita cuba berdiskusi. Jadi kalau ada setengah orang yang tak setuju dengan apa, kalau kita baca Al-Quran misalnya, kita untuk rawan-rawan orang, nanti itu bid'ah. Tidak boleh Al-Quran dibaca untuk apa? Buat amalan. Tapi kita baca Al-Quran untuk rawan orang. Kita tak ajar baca Quran rawan orang. Kita kata baca Quran itu berarti itu ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah penawar. Dan dalam kita baca, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam hati kita berdoa. Apa lagi kita nak buat yang kita boleh buat? Kita bacalah kalimat Allah. Kerana kalimat Allah itu memberi kesan dalam kehidupan manusia. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an musaddi'an min khashyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran ini di bukit, di gunung, maka kamu akan tengok gunung-gunung di takut untuk sujud kerana kebesaran ayat-ayat Al-Quran. Jadi atas dasar itu kita baca supaya setan-setan lari daripada badan manusia tadi. Dan banyak hadis-hadis yang menyebut bila kita azan, setan lari berterjaran. Azan itu berterjaran, kawan saja dia berterjaran. Bila kita nak mula sembahyang, dia datang lagi. Sebab itu bila kita berdiri nak sembahyang, Allahu Akbar, teringat rasul Allah ilahu bidah. Allahu Akbar, kita dah terpukul dulu. Allahu Akbar, kaki dia cuci ke tidak? Dia boleh kacau lah. Dia kasih was-was. Jadi kita masukkan dalam badan kita. Sebab itu kita selalu baca kul a'udzu birabbin nas. Berbicara Malik nas ilahin nas syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kejahatan setan yang suka was-waskan dalam dada manusia. Jadi apa yang kita katakan itu semua kita betul. Dan kita pun kenal juga. Macam mana yang saya katakan pada awal tadi, kadang-kadang nanti ibu pukul anak sampai betul-betul. Tapi sebenarnya anak-anak okey, tak ada apa-apa. Tapi pasal benda ni kacau, masih menjadi nakal, dia buat benda-benda yang kulit-kulit kita masuk akal, menyebabkan ibu kena mati mawar. Jadi bila ibu pukul anak tadi buka, bapak marah ibu. Jadi mereka menjadi bergantung, ibu marah dalam rumah tadi. Tapi bila kita bacakan anak okey, baca kabar ni mula bergila-gila. Maknanya ada apa? Ada pujianan dalam adat mahal. Jadi bila kita berbuat dengan saja betul, kau yang kacau. Aku lah yang kacau, satu lagi. Aku nak pura-pura dengan hidup dia. Aku nak kasih mati dia. Aku nak sekali dia. So kadang-kadang ada pujianan dalam badan. Kadang-kadang ada hantu, tiga jenis hantu dalam badan. Macam-macam. Kadang-kadang orang boleh jadi macam harimau. Kadang-kadang boleh jadi macam beruang. Kadang-kadang boleh jadi macam apa? Buaya dan sebagainya. Jadi kita jenis hantu kita tak tahu, tak nampak. Tapi kita hanya tahu dari segi apa? Pergerakan dia sendiri. Jadi ini realiti beberapa persen. Bayangkan kalau seorang suami isteri kita mengilat macam itu. Nanti dia jalan-jalan, isteri dia mengilat. Pasal tu dia nak kasih malu. Jadi suami stres. Bila stres, sudahlah nak berjalan dengan isteri. Isteri stres, sudahlah pisah sudah. Bila berpisah, baiklah. Bila tanya pujian, kenapa pasal kau kacau dia? Aku tak suka dia lebih lawan daripada aku.
Isteri dia lawan. Jadi tak suka perempuan yang melawan dengan kedua